Subhan, satu dua. Subhan, satu dua. InsyaAllah kita mulakan pengajian kuliah malam ni dengan kita sama-sama membaca umul kitab ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala al-kiram ashab al-izam insyaallah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa azza jundahu wa ahzamal ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad imamil muttaqin wa qaddan jahidin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Rabbi israh li sadri wa yassir ada jadi kalbuan insyaallah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Maksudnya tidak sempurna iman salah seorang kamu sehingga dia mencintai akan saudaranya sama seperti dia mencintai akan dirinya sendiri. Alhamdulillah yang dihormati Tuan Imam, Tuan Bilal, semuanya pengurusi Masjid Surau, Jawatan Kuasa Surau, sidang jamaah muslimin muslimat, mukminin mukminat rahmatullah. Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur pada Allah kerana dengan izin Allah Taala kita dapat sekali lagi bersama pada malam ini untuk kita sambung. Minggu hari tu saya kena Covid itu. Kena Covid. Jadi tak dapat hadirlah tuan-tuan. Karantin lah 1 minggu kan. 4 hari bulan sampai 10 hari bulan. Kena kat pejabat. Bila kena seorang kena tu merebak lah tu. Kan? Ramai lain kena. Baik. Jadi insya-Allah malam ni kita sambung balik pengajian kita yang telah pun tertangguh. Di muka surat 83 betul tak? 83. Mengawini perempuan yang subur. Mengawini perempuan yang subur. Al-walud. Istilahnya ialah al-walud. Jadi seorang perempuan dikenal pasti kesuburannya melalui kaum keluarganya. Seorang perempuan ataupun seorang perawan dikenal pasti kesuburannya melalui ahli keluarga dia lah. Iaitu adik-beradiknya, mak, saudara sebelah ibu dan sebelah bapa. Itu juga seorang lelaki diketahui kesuburannya melalui kaum keluarga dia. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tazawwaju al-waludul wadud. Tazawwaju al-waludul wadud fa inni mukasirun bikumul umam yaumil qiyamah. Maksudnya ketahuilah perempuan yang subur. Seorang perempuan yang subur serta penyayang, kerana aku berbangga dengan umatku yang ramai pada hari kiamat. So nak cari tu, cari yang subur lah. Kalau ada yang dah subur tu, tak payah cari dah. Rumah dah ada kan? Rumah pun dah ada, anak pun dah ramai, berderet-deret dah. Sampai 10 orang kan. Ada 11 orang, satu tim bola sepak. Jadi cukup lah kot. Kota tu dah cukup lah kot. Kau nak tambah lagi? Kan? Ni yang masih orang kata teruna lah.
teruna ataupun duda ke, janda ke dan sebagainya. Jadi nak mencari orang rumah. Jadi macam mana kita nak kenal kan pasangan kita tu subur atau tidak? Iaitulah melalui adik-beradik je lah. Kalau adik ada beramai tu kan penuh, kalau balik sekali kata cuti tu penuh kereta ke rumah kan. Yang paling kecil sampai besar berderet kereta. Tu maknanya keluarga tu subur lah. Subur lah keluarga tu, ramai lah adik-beradik dia. Kalau time raya tu satu kereta je. Tu makna kurang subur lah. Kurang subur. Biasa time raya banyak kereta berderet kan. Daripada yang kecil sampai besar semua ada kereta tuan-tuan. Kadang-kadang yang masih belajar pun ada kereta. Masih belajar universiti ada kereta. Memang rezeki masing-masing lah. Jadi seorang perawan, tak kisahlah perawan ke ataupun janda ke ataupun duda ke kan, dikenal pasti kesuburan melalui ahli keluarga dia, iaitu adik-beradik dia, mak, saudara sebelah ibu dan sebelah bapa dia. Itu juga lelaki diketahui kesuburan melalui ahli keluarga dia. Tapi tak semua jugalah. Walaupun mungkin ada beradik dia ramai anak dia, tapi bila time kahwin dengan dia tak ada anak. Masalah kesihatan lah tu, kesihatan masing-masing kan. Dia masih kena berusaha lah, berubat dan sebagainya. Kalau dah berubat tapi masih macam tu juga, memang tak ada rezeki dah. Nak buat macam mana tuan-tuan? Itu bukan kehendak kita, itulah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kemudian melihat perempuan yang hendak dipinang. Antara perkara sunat yang digalakkan oleh Islam sebelum bertunang ialah seorang lelaki melihat perempuan yang hendak dipinangnya. Hal yang demikian apabila lelaki tersebut bertujuan untuk mengahwininya dan benar-benar berharap peminangnya akan terima. Ia boleh lakukan sekalipun tanpa keizinan perempuan tersebut ataupun tanpa pengetahuannya. Tanpa keizinan ataupun pengetahuannya lah. Sama dia tahu ke tak tahu ke, pulanglah. Yang penting adalah cara jalan ni kan. Macam mana nak kenal orang itu. Sebab kalau nak kahwin pun nak kenal juga orang kan. Kang main kahwin-kahwin kang salah mak ayah itulah mak, itulah ayah gitu. Dia tak nak disuruh juga kahwin. Dia tak nak dengan orang lelaki tu, suruh juga kahwin. Sekarang apa yang berlaku? Ada juga jenis macam tu kan. Salahkan mak ayah. Ada mak ayah dia kata kau nak kahwin kau carilah sendiri. Dah jumpa jodoh kau nanti kau buatlah jumpa mak ayah. Kau nakkan mak ayah. Ada juga cara macam tu. Tak kisahlah cara macam mana. Yang penting kan, janganlah orang kata berkawan lama-lama. Kalau ada jodoh nikahlah cepat. Tetapi memadai dengan keizinan syarak sahaja supaya perempuan itu tidak berhias. Kerana ia akan melenyapkan tujuan melihat tersebut. Nampak? Sebaik-baiknya melihat tu biarlah perempuan tu dalam keadaan tidak bersolek. Memanglah tutup aurat memang tutup aurat. Tapi tidak bersolek. Kerana kalau dah bersolek kan lain lupa tak bersolek kan lain lupa. Waktu bersolek kan licin dalam muka Bila tak bersolek kan penuh pula dengan jerawatnya. Dengan tu dia, dengan ni dan sebagainya, dah tak cantik, tak lawa pula. Jadi nak tahu, tengok hari jumpa. Dah minat dengan satu pejabat, memang setiap hari jumpa lah. Tak payah konar mana konar lah. Tak payah konar mana konar tak. Setiap hari jumpa, pagi petang, siang malam jumpa kan. Kadang ada program malam pun kan jumpa juga lagi. Jumpa lagi kau. Memang dah kenal lah. Ini yang jarang jumpa ni. Seorang kerja England, seorang lagi kerja Australia. Mana nak kenal? Tak? Jauh-jauh. Jadi cara nak kenalnya, itulah buatlah kata pertemuan gitu. Kadang tak konar pun mak ayah dia pun. Mula zaman sekarang kan teknologi. Kan teknologi. Kalau telefon tu boleh pakai nampak muka orang macam tu. Kalau dulu ya, kalau telefon dengar suara je.
Sekarang ni kalau telefon setiap siap dengan video call kan. Nampak kepastian supaya tak menyesal selepas berkahwin. So mana boleh tengok 2 kali 3 kali lah. Tak mesti tengok sekali ya tuan-tuan. Hal ini adalah kerana pandangan yang pertama mungkin tak dapat mencapai tujuan melihat. Tak cukup sekali, pergilah tengok 2 kali. Pergilah tengok ke mana dia kerja. Tengok kerja. Betul tak kerja tu? Kadang cakap dia kerja ni. Tapi bila tengok, lain lah kerja. Kerja kata kerja komen. Kerja komen ni. Kerja pejabat. Duduk lah aircon semua. Tengok-tengok rupanya mesin rumput je. Kerja mesin rumput. Tu nak tengok juga betul-betul. Betul tak kerja tu? Kau jangan menyesal lah kan. Baik. Hal ini berdasarkan hadis anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala lil Mughirah ibni Syu'bah radhiyallahu ta'ala anhu wa qad khataba imra'atan ay azama ala khitbatiha unzur ilaiha fa innahu ahra ayyudama bainakuma yang bermaksud Nabi SAW bersabda kepada Al-Mughirah bin Syu'bah yang seorang perempuan. Maka apa kata Nabi pada Mughirah? Dia kata unzur ilaiha, lihatlah kepadanya. Fa innahu ahra ayyudama bainakuma, kerana dia akan lebih mengekal. Dan sebaik-baiknya adalah muhrimnya masa tu. Adalah orang kata kakak ke, abang ke, ayah ke, mak ke dan sebagainya. Itu lebih baiklah. Sebab kalau dia 2 orang je kan, dah bawa kelu-keli kan lain lah jadi ya. Tak manis pula dipandang mata kan. Macam tu. Takut nanti akan terjadi perkara yang tak diingini. So sebaik-baiknya adalah orang di sampingnya lah. Sama ada abang ke, kakak ke, ayah ke, emak ke dan sebagainya. Apa baik. Tapi budak zaman sekarang faham je lah. Bolong popol ni kadang-kadang aku kuli-kuli 2 orang. Bolong popol ni kan. Siap kadang-kadang bergaduh pada 2 orang tu. Bolong kahwin tapi dah bergaduh. Dah bertumbuk bertampar dah. Nampak macam orang dah berumah tangga tapi tak berumah tangga lagi. Style budak zaman sekarang, kulu-kili dia baru 2 orang. Dia tengok tak kahwin lagi. Jadi kita lah kena bagi nasihat lah. Kalau nampak macam tu kan, kalau kat taman kita lah berlaku macam tu, kena lah bagi nasihat. Tak boleh kita diam je. Baik. Begitu juga dengan hadis Rasulullah SAW an Sahal bin Sa'din radhiyallahu ta'ala anhu anna imra'atan ja'at Rasulullah SAW faqalat ya Rasulullah ji'tu li ahiba laka nafsi. Rasul bersabda, wahai Rasulullah, aku datang menyerahkan diriku kepadamu. Ada seorang perempuan ni minat dengan Nabi lah. Dia bukan seorang yang minat Nabi, ramai para sahabat pun suka dengan baginda Rasulullah SAW. Jadi ada seorang perempuan ni, dia suka dan cinta pada Nabi. Lalu dia datang menyerahkan diri kepada Nabi. Lalu Nabi SAW memperhatikan perempuan itu. Fasa'adaka an-nazra ilaiha. Nabi memperhatikan perempuan itu daripada atas dan ke bawah. Dan kemudian Nabi menundukkan kepalanya. Nabi tunduk kepala, mana Nabi tak setujulah. Tak setujulah untuk berkahwin dengan perempuan itu. Dan biasa Nabi berkahwin ni hasil pilihan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebabnya kalau kita nak kahwin, sebaik-baiknya kita sembahyang istihara. Sembahyang hajat, itu paling baik dia. Banyak budak zaman sekarang ni kalau nak nikah tu tak ada sembahyang istihara dah. Dah orang kata ngam kat dia. Dah dia rasa cocok dengan dia, maka dia pun nikah lah 2 orang tu kan. Nikah 2 orang, lepas itu tak lama tu dah mula berantakan. Kerana dia kahwin tadi bukan kerana Allah Ta'ala.
Dia berkahwin kerana nafsu, berkahwin kerana cantik. Kalau dah tak cantik, pasangan dia penting jugalah. Baik. Aku menyerahkan diriku kepadamu, bermaksud menyerahkan dirinya kepada Rasulullah SAW agar mengahwininya tanpa mas kahwin atau mengahwininya dengan orang yang sesuai. Okey? Tapi keputusannya Nabi tak jadilah, betul tak? Tak jadilah berkahwin dengan perempuan tersebut. Baik. Kemudian hadis seterusnya, an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, qala kuntu indan Nabi sallallahu alaihi wasallam fa atahu rajulun fa akhbarahu annahu tazawwaja imra'atan min al-ansar wa qala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nazarta ilaiha qala la qala fazhab fanzur ilaiha fa inna fi a'yunil absar syai'a fa inni fi a'yunil ansar syai'a. Okay? Yang bermaksud daripada Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, katanya ketika aku bersama Nabi SAW, seorang lelaki menemui baginda lalu memberitahu bahawa dia akan mengahwini seorang perempuan Ansar. Dia kata dia akan mengahwini seorang perempuan Ansar. Maka Rasulullah bersabda, adakah engkau melihat dia? Nazarta ilaiha? Nazarta ilaiha, kau pergi lihat tak? Kau minat nak kahwin dengan dia? Kau hanya maka Nabi kata, fazhab fanzur ilaiha. Fazhab fanzur ilaiha. Pergilah tengok perempuan tersebut, kan? Fa inna fi a'yunil ansar syai'a. Kerana pada orang Ansar itu terdapat kelainan pada mata dia. Kerana pada mata Ansar itu terdapat satu kelainan daripada mata perempuan lain yang mungkin tidak menarik perhatianmu. Mungkin mata juling ke, kita tak tahu. Mungkin ada masalah mata ke, masalah penglihatan mata dia tak cantik ke. Itu sebaiknya kalau dah berkenan dengan semana-mana perempuan, seorang lelaki itu, sama ada dia pergi tengok sendiri ataupun hantarlah wakil. Hantarlah wakil. Nantilah Cikgu Mat ke, macam tu kan. Nantilah Cikgu Mat pergi hantar wakil. Merisik tengok kan. Kadang orang ada orang minta tengok gambar je. Tak cukup sebenarnya tengok gambar. Kadang dalam gambar lain, Dopan lain. Dalam gambar putih sebab gambar tu dah edit. Gambar kan zaman sekarang kan senang nak edit. Betul tak, Cikgu kan? Kan dekat handset tu dia ada dia punya aplikasi dia, macam-macam aplikasi yang boleh edit gambar. Muka tak lawa jadi lawa. Muka hitam jadi putih. Boleh. Cikgu pun tu juga. Contoh cikgu tak berapa putih kan. Nak putih, edit. Edit gambar tu. Boleh jadi putih. Nampak? Dia boleh tukar, dia punya function tu banyak, dia punya function tu kan. Itu kan biasa orang guna kalau untuk edit gambar ni Photoshop. Photoshop ni antara aplikasi yang hebat lah. Kalau siapa yang mahir Photoshop ni kira dia hebat lah dari segi grafik dia. Dia boleh tukar-tukar gambar tu. Dia boleh edit gambar umur 80 pun jadi boleh jadi 40, jadi 20 dan sebagainya. Itu sebabnya yang paling baik ialah kita pergi tengok mana-mana perempuan yang kita berkenan, mana-mana lelaki-lelaki yang kalau perempuan tu berkenan dengan lelaki tersebut, pergilah tengok. Paling tidak pun hantar wakil. Kalau tidak pun hantar video kan. Video call, tangkrang, rakam video. Tapi video pun boleh edit juga. Yang paling baik pergi tengok sendirilah. Itu yang paling baik. Mungkin dalam gambar tak cacat. Pergi tengok kaki cacat pula. Dah tempang pula kaki. Dalam gambar nampak punya lawa dia dengan baju kurung, dengan tudung dia. Kan lawa lah, serba-serbi lawa. Tapi boleh tengok cacat pula. Nampak? Sebaik-baiknya pergilah tengok. Mungkin dia kembar ke tak tahu.
Kadang ada yang kembar. Kembar 3. 3 sebiji muka dia. Bukan samanya perempuan. Ni nak kahwin dengan mana satu ni yang berkenan ni. Yang sudah tentu ada kelebihan. Ada kekurangan. Mungkin yang berkenan yang di hati itu yang pandai masak. Tiba-tiba dapat yang tak pandai masak. Malas masak. Jadi kan menyesal. Jadi sebaik-baik pergi tengoklah. Nak yang pandai masak kan? Pergi tengok yang pandai masak. Walaupun mungkin dia tak pandai berhias, tapi dia pandai masak. Ada jenis pandai berhias. Masak tak reti. Goreng tolu pun tak reti. Setakat masak air senang lah. Tokannya kalau masak air tak ada masalah. Masak Maggi senang lah. Masuk dalam tu. Ini yang masak yang susah-susah ni tak dapat dia tau. Okey. Masak orang kata siakap 3 rasa. Wah. Siakap 3 rasa. Dah tak reti dia macam mana nak buat dia. Wet soup pun tak reti, tu tak reti. Poning lah rasa. Tuan-tuan. Baik. Jadi sebaik-baiknya pergi lihat kata Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, nazarta ilaiha, adakah kau pergi melihat kepadanya? Maka dia kata, la, aku tak pergi. Nabi kata, fazhab fanzur ilaiha, pergilah tengok. Mengikut kepada garis panduan yang dikenal oleh Islam, mana batasan muka dengan telapak tangan boleh tengok kan. Itu ialah. Aurat yang lain tak boleh tengok aurat dia. Macam tu. Kemudian mungkin kamu nak dengar suara dia. Lepas itu tak reti mengaji. Salah juga. Kan? Dia suruh mengaji tak boleh. Muka cantik, muka lawa. Ataupun lelaki pula muka handsome. Wah, handsome. Kan? Macam selebriti tu. Macam Amerika punya selebriti. Pelakon hebat kan? Tapi suruh mengaji tak reti. Kan? Jadi menyesal lah nanti. Sebab lelaki pun nak jadi ketua keluarga. Kalau dah ketua keluarga pun semayang ngaji pun tak reti, apalagi masalah semayang. Jadi besok menyesal. Baik. Dan hadis daripada Abi Humaid As-Sa'idi radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu, "Idza hataba ahadukum imra'atan fala junah alaihi ay yanzura minha. Iza kana innama yanzuru ilaiha bihitbatihi wa in kana la ta'lamu." Yang bermaksud daripada Abu Humaid Al-Sa'idi katanya, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa baraka wasallam, iza hataba ahadukum, apabila menghitbah. Khitbah ni meminang. Khataba mana meminang. Bukan khataba bermakna berkhutbah. Dia lafaz serupa sama, tapi makna lain. Kan? Orang perempuan, fala junah alaihi ayyan zura ilaihi, maka tiada berdosa kepadanya bahawa melihat kepadanya. Iza kana inama yanzuru ilaiha bihitbatihi, jika tujuan melihat itu untuk meminang, walaupun tidak diketahui oleh perempuan tersebut. So tak salah lah kita lihat, walaupun mungkin dia tak tahu. Mungkin kita tahu kita nak pinang dia tak tahu. Kita tak payah cerita lah kat dia. Kalau nak cerita pun mungkin kadang-kadang ada orang direct, ada orang tak direct. Ada orang main kias-kias macam tu je. Wah, tudung kau cantik lah, tudung kau lawa kan. Dia tak cakap dia nak pinang budak perempuan tu, tapi dia cakap main kias-kias macam tu lah. Ada juga dia macam tu main kias-kias. Ada perempuan dia faham kias macam tu, ada dia tak faham langsung. Konek kita kias, dia tak faham-faham juga. Baik. Lui Bondo. Ada juga perempuan Lui Bondo. Memang ada macam tu. Kan? Kita cakap tudung yang cantik, tudung lawa. Ya ke? Dia lawa kan? Dia kata. Ni Omak Wali kata kan? Omak Wali kata. Kita cakap tu lain tujuan dia. Tak faham. Jadi seorang perempuan juga berhak melihat lelaki yang ingin dikahwininya bagi memastikan keadaan lelaki tersebut
lepas perkahwinan. So maknanya lelaki boleh melihat perempuan mengikut tapi dengan jangan melihat pada aurat, dan perempuan juga boleh melihat lelaki bukan pada aurat dia. Batasan muka dan juga telapak tangan, itu je lah. Mungkin kadang ajar pula bahasa isyarat pula, dah satu hal pula. Jadi hal ini adalah kerana perempuan juga tertarik hati dengan lelaki seperti mana lelaki tertarik hati dengan perempuan. Okey. Kalau style orang kata meminang tu, itu cara barat lah. Cara barat kan cara style meminang, orang kata bawa cincin, lepas tu dia kan berlutut depan perempuan tu. Itu bukan cara Islam. Itu barat punya cara tu. Tapi ada di kalangan kita ni kadang terpengaruh juga. Ada dia taruh style macam tu. Bawa cincin, lepas tu depan orang ramai kan, lepas tu berlutut dengan perempuan tu, lepas tu dia kata dia nak pinang perempuan tu, nak nikah perempuan tu. Perempuan tu pun dah malu, nak tak nak pun terima je. Baik. Tapi ada juga kadang-kadang ada lompang juga. Nak saya ikut style barat kan, berlutut depan perempuan, buat cincin. Sudikah awak bernikah dengan saya? Pang, kena lompang sekali. Itu cara Islam. Cara Islam ni misalnya ada orang kata cara merisi, minang dan sebagainya kan. Hantar wakil. Jangan yang wakil tu yang nikah sudah. Gitu. Yang mendapat wakil ni sonyap je. Lupa-lupa lepas tu dia yang nikah. Bangih lah orang tu. Baik, kemudian hak pandangan. Okey, ni pandangan yang boleh dilihat. Lelaki yang meminang tidak boleh melihat bakal tunangannya kecuali muka serta kedua tangannya, termasuk tapak tangan depan dan juga belakang. Boleh lihatlah. Okey? Ya. Kecuali muka. Mana kalau dia pada dia ada purdah. Kalau perempuan tu pakai purdah, bolehlah buka purdah dia. Kalau ada pakai topeng muka kan, buka topeng muka dia kan. Macam tu. Mana batasan yang dibenarkan lah, dan juga telapak tangan dia, depan belakang, macam tu. Jadi anggota ini merupakan perhiasan diri seorang perempuan yang harus dilihat. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran, wala yubdina zinatahunna illa ma zahara minha. Wala yubdina zinatahun, dan tidak boleh melihat. Janganlah kamu memperlihatkan perhiasan tubuh mereka kecuali yang zahir daripadanya. So mana yang zahir? Muka lah. Muka dan juga telapak tangan. Itulah yang zahir dia. Okey? Lelaki pun kan macam tu. Baik. Kemudian akhlak juga kena jaga. Pandangan mata pun juga kena jaga. Baik, hikmah menghadkan pandangan hanya pada muka dan kedua telapak tangan adalah kerana muka menunjukkan kecantikan, manakala dua tapak tangan pula menunjukkan putih. Itu nasib. Itu nasib lah kan. Muka lawa putih. Tapi bila dia punya make up dah tak ada, dah tak putih pula, dah hitam pula. Nasib-nasib lah. Itu sebaiknya, kalau disebut dalam sebelum tadi, dia kata kalau boleh janganlah melihat sekali sahaja, bolehlah melihat 2-3 kali. Pergilah depan-depan tengok kan macam tu. Dah puas hati, okey lah kan, pergilah hantar pinangan wakil. Dan kalau boleh orang yang betul, jangan orang yang salah. Namoi Aminah binti Ahmad. Lala belum apa tu, tengok bukan Aminah namoi. Aminah. Aminah. Tahu tak? Konan dengan kakak ai rupa tengok adik dia. Adik lain sikit, hitam sikit. Kakak ai putih. Macam tu kan. Kakak ai pandai masak, adik tak pandai masak. Malas tengok gadget dia je. Gadget.
Main game dekat gadget tu. Lepas tu suka share masakan. Rajin share masak. Tapi masak tak ada, tuan. Malas masak. Share masakan rajin. Ada yang masakan share, ada yang masakan share. Dia tanya, kau masak ke tak masak? Tak ada. Satu pun tak masak. Baik, kemudian sekiranya lelaki itu tidak berkesempatan, jadi dia nak jumpa tu malu. Sebab ada kadang-kadang lelaki malu. Dia bukan perempuan, dia malu kan. Lelaki bukan lebih malu daripada perempuan. Nanti parah tu. Dia lah malu. Perempuan ni nak jumpa dia, susah-susah lagi. Tak cukup tanah lagi kan. Lelaki pemalu tu kan. Ada pula jenis perempuan yang tak malu. Dia lebih excited lah budak lelaki tu. Mana lelaki dia nak jumpa. Dia budak lelaki ni malu. Lagi tak cukup tanah. Allahu Akbar. Itulah zaman sekarang tu kan. Zaman sekarang. Dia sebaik-baik perempuan tu mesti ada sifat malu. Malu tu penting pada perempuan. Kalau perempuan tak malu, habis ya cerita. Rosak lah zaman sekarang ni. Banyak rosak je tu lah perempuan tak malu. Baik, hal ni berdasarkan hadis annahu sallallahu alaihi wasallam ba'asa ummi Sulaim ila imra'atin wa qala unzuri urku baiha. Betul tak? Unzuri urku baiha wa syummi awaridaha. Payah nak sebut kan. Yang bermaksud Rasulullah SAW pernah menghantar Ummu Sulaim menemui seorang perempuan dengan sabdanya, lihatlah aurat kedua-dua betisnya dan hidulah bau tubuh dia. Pandang jarak jauhnya tu je lah. Kalau hantar perempuan kan, dia lebih rapat dengan perempuan yang kita minat tu. Itu juga kalau perempuan minat lelaki, sebaik-baiknya hantar lelaki kan, untuk pergi tengok bakal suami tu macam mana akhlak dia, macam mana perangai kan. Sebab ada kadang-kadang muka cantik, muka lawa tapi akhlak teruk, sembahyang pun tak ada. Lepas tu ada yang ini mengisap pun ada. Tu yang banyak kadang-kadang tak jadi orang nikah macam tu lah tu. Kan kerja bahagian pendaftar tu banyak kadang-kadang kenapa ayah tak setuju. Sebab ayah ni dapat laporan. Ayah dapat laporan tuan. Budak lelaki ni macam ni apa perangai? Budak lelaki ni mengisap, dia kata. Budak lelaki ni mengisap lah. Budak lelaki ni kata suka berjudi lah. Budak lelaki ni akhlak tak betul lah. Kan kadang menipu dan sebagainya. Itu yang kadang-kadang yang tak jadi nikah tu. Sedangkan budak perempuan ni kata lain, dia kata budak lelaki ni baik, bagus. Yang bapak pula pergi hantar spy, tengok budak lelaki ni lain pula perangai dia. Tu yang kadang-kadang nikah tak jadi. Bila tak jadi itu yang mohon surat daripada pejabat agama, nak mohon wali hakim. Bila mohon wali hakim, kita lah terpaksa lah hantar surat, bawa surat pergi hantar mahkamah, biar dia berurusan dengan mahkamah. Dah yang perempuan nak nikah juga, walaupun bapak tak setuju. Mata-mata gelap tuan-tuan. Sebab yalah nak nikah ni bukannya sehari dua, betul tak? Yalah selama-lama je lah gitu. Kalau nikah sehari dua ya senang. Baik, kemudian melalui hadis ini dapat dipahami antara wakil perempuan ahli keluarga kita. Pergi tengoklah, mengintiplah. Merisik ke, mengintip ke, ataupun tengoklah PL perempuan tu perangai dia baik atau tak baik dan sebagainya. Jangan dalam orang kata dalam FB cantik bagus, dalam Instagram bagus, dalam TikTok okey. Bagus TikTok kan, sekarang kan TikTok kan macam tu. Bernasyid lah dalam TikTok tu, tapi bila tengok lain pula perangai dia. Tak sama kan? Sekarang teruk kadang-kadang. Nak tengok gambar perempuan berjoget, tengok dalam TikTok. TikTok gambar perempuan berjoget. Macam-macam joget dia. Sebab dalam TikTok tu dia dah siap lagu dah. Dalam TikTok tu dia dah siap lagu dah. Pilih lagu mana. Lepas tu buat video.
Dia ringkas je, dia tak perlu lama pun. Paling tidak pun 9 minit ataupun 30 minit je, 30 saat. 9 minit ataupun 30 saat. Dah jadilah satu video TikTok. Gitu. Baik. Kemudian hukum melihat perempuan yang bukan mahram. Hukum melihat perempuan yang bukan mahram. Seorang lelaki balik berakal bukan dipaksa walaupun tua. Anggota perempuan, anggota tubuh badan perempuan dewasa yang bukan mahram, kecuali muka dan telapak tangannya lah. Perempuan dewasa ialah seorang yang telah sampai peringkat yang memberahikan lelaki, walaupun perempuan itu masih belum balik. Nampak? Perempuan dewasa ialah seorang yang telah sampai peringkat yang memberahikan lelaki, walaupun perempuan tu masih belum balik lagi. Dia belum balik lagi. Badan dia besar. Banyak sekarang perempuan badan besar kan. Kan kadang orang kata masih belajar universiti, tapi badan besar. Kadang-kadang baru kata 5, kata 4, tapi badan macam mak budak. Macam mak budak tuan-tuan. Kalah omak lah kecil. Omak kecil, anak besar tuan-tuan. Banyak zaman sekarang ni. Jadi hukum haram itu berlaku walaupun hanya melihat muka dan telapak tangan, dan walaupun tanpa wujudnya fitnah, menurut pendapat yang sahih dalam mazhab Imam Syafi'i. Nampak? Okey. Haram melihat mana-mana anggota tubuh badan perempuan dewasa yang bukan mahram. Gitu. Itu satu. Kemudian perempuan dewasa ialah perempuan yang telah sampai peringkat umur memberahikan. Mana-mana perempuan yang sampai umur peringkat memberahikan, jadi naklah bila berpakaian tu janganlah berpakaian dengan sendatnya, dengan ketatnya. Tengoklah. Kadang ikut trend, ikut selebriti, tengoklah selebriti dalam TV tu pakai ketat, dia pun nak pakai ketat. Macam tu. Kemudian sekarang ni kalau bersukan kan dia pakai apa tu? Pakai yang ketat kan? Tu. Yang perempuan depan, lelaki belakang. Macam tu. Lepas tu yang perempuan pakai dengan biasalah kalau basikal. Dia mana ada pakai longgar-longgar naik basikal, tak tahu. Naik basikal je tengok. Kat tu pelik kalau jumpa kan. Semua pakai ketat-ketat. Kadang yang belakang lelaki, depan perempuan. Beratur. Itulah tuan-tuan zaman sekarang punya dunia kan. Tuan-tuan faham sendirilah. Kalau boleh kita janganlah macam tu. Anak-anak kita janganlah. Anak-anak gadis kita jangan buat macam tu. Dia kena tegurlah sebagai mak ayah. Sebab benda tu tak sesuai lah. Yalah, memanglah bersukan memanglah macam tu pakaian dia. Kita tengok kalau sukan terjun tu, cikgu. Semua kena dedah kan. Kalau pakai kesuasa pun pakai baju kurung kan palak-palak. Macam tu. Kata je pakai baju kurung. Baju kelawar palak-palak kan. Memang ada pakaian khas dia. Baru boleh masuk. Baru boleh masuk dalam TV. Kalau tak dalam TV tak boleh masuk. Baik. Jadi hukum haram itu berlaku walaupun hanya melihat muka dan tapak tangan. Dan walaupun tanpa wujudnya fitnah, menurut mazhab yang sahih, pendapat yang sahih dalam mazhab Imam Syafi'i. Perempuan juga haram melihat lelaki yang bukan mahram, ajnabi, tanpa sebarang keperluan. Tak ada keperluan apa-apa, apa nak tengok. Ni kadang-kadang masalah bersukan tu jadilah. Bila masalah bersukan tu yang kadang-kadang terdedah sana, terdedah sini. Kadang dia tak ada perasaan malu tuan. Biasa dia, sebab dia dah biasa macam tu. Jadi hal ni berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala Al-Quran, dia kata kullil mu'minina yaghuddu min absarihim zalika azka lahum innallaha khabirum bima yasnaun. Kullil mu'minati yaghudduna min absarihinna wa yahfazna furujahunna ila akhir hayat, sehinggalah pada akhir hayat. Wa yahfazu furujahum, dan naklah kamu pelihara akan kemaluan kamu. Zalika azka lakum, demikian itu lebih suci bagi mereka. Innallaha khabirum bima yasnaun,
Sesungguhnya Allah Ta'ala itu maha meliputi di atas apa-apa yang kamu kerjakan. Qul kata oleh Muhammad lil mu'minat, kepada perempuan beriman pula. Tadi kepada lelaki beriman, kemudian perempuan beriman. Qul lil mu'minat yaghuddna min absarihinna, maka kamu juga naklah menyekat akan pandangan mata kamu daripada melihat yang haram. Wa yahfazna furujahunna, dan naklah kamu memeliharakan pandangan kehormatan. Maimunah radhiyallahu anha, inna Rasulillah sallallahu alaihi wasallam is aqbala ibnu Ummi Maktum. Is aqbala ibnu Ummi Maktum radhiyallahu anhu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam tajiba minhu. Tajiba minhu. Faqultu ya Rasulullah alaysa huwa ama la tubsiruna wa huwa la ya'rifuna. Faqala Rasulullah sallam apa amyawani antuma. Apa amyawani antuma alastuma tubsirani. Alastuma tubsirani. Salam. Maksudnya satu hadis terima daripada Ummu Salamah. Qalat berkata ia kuntu inda Maimunah radhiyallahu anha. Satu hari dia kata aku bersama dengan Maimunah, itulah isteri baginda Rasulullah SAW. Inda Rasulullah SAW, di sisi Nabi SAW. Nabi ada dua. Satu Abdullah bin Maktum, satu lagi iaitulah Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah. Kemudian Abdullah bin Maktum ni dia buta. Dia seorang buta, tuan-tuan. Tapi suara dia bagus. Faqala Nabi SAW ihtajaba minhu. Bila Abdullah bin Maktum masuk, maka Nabi kata naklah berhijab kamu berdua. Nabi kata kepada Maimunah dan juga Ummu Salamah, isteri Nabi kan, naklah kamu berhijab berdua. Fakutum aku berkata, Ummu Salamah kata, ya Rasulullah, alaysa huwa a'ma, bukankah dia ni buta? Bukankah dia buta? Ummu Maktum ni buta. La yubsuruna, dia tak boleh melihat kami. Wala ya'rifuna, dan dia tak kenal pun kami. Sedangkan Nabi suruh kedua isinya berhijab. Macam tu. Faqala Rasulullah, maka Nabi SAW pun bersabda, apa amya wani antuma? Adakah kamu berdua juga buta? Kata Nabi. Alastuma tubsirani, bukankah kamu melihatnya? Nampak? Jadi maknanya tak semestinya orang kata betul juga dengan laki-laki. Tak boleh melihat seorang perempuan itu sebarangan tanpa orang kata tanpa apa-apa tujuan yang dibenarkan oleh syarak. Kalau syarak membenarkan barulah boleh melihat. Contohnya dalam urusan berjual beli, kan? Macam tu. Ataupun doktor dengan pesakit, itu lainlah. Doktor dengan pesakit, kan, mana ada batasan yang dibenarkan. Oleh itu, jika melihat pun diharamkan, apatah lagi menyentuh, kerana sentuhan lebih mendatangkan kelazatan serta membangkitkan syahwat. Nampak? Jadi melihat pun tak boleh, merenung pun tak boleh, apalagi kalau menyentuh. Jadi yang sebaik-baiknya kalau seorang lelaki itu minat perempuan tadi, kan, sebaik-baiknya lantiklah wakil perempuan. Sebab wakil perempuan kan dia boleh menyentuh. Tahu tak? Dia boleh menyentuh perempuan yang diminati tu. Kalau hantar lelaki, tengok macam tu lah. Paling tidak pun tengok muka, tangan tangan, dan dengar suara. Tu pun kalau dia bercakap. Kalau dia tak bercakap-cakap, masih tunduknya tak bercakap. Tak dapat dengar suara. Baik. Adapun melihat kepada kanak-kanak tidak menaikkan syahwat. Itu dibenarkanlah. Kanak-kanak yang masih kecil itu dibenarkan. Kalau kanak yang dah besar, dah kebalik, kan, yang ada dah ada orang kata bila tengok tu memberahi, kan, maka tak boleh lah. Tak boleh. Sebab ialah, kan, sedangkan orang kata arwan makan anak pun boleh jadi, kan. Anak orang kata ayah rogol anak sendiri.
Berlaku kan? Ataupun ayah tiri merogol anak tiri. Kan? Memperkosa anak tiri. Walaupun budak tu kecil lagi. Tapi disebabkan oleh nafsu, apa saja boleh berlaku. Apalagi kalau dah besar. Itu sebabnya kena ada orang kata batasan. Percampuran antara lelaki dengan perempuan kena ada batasan dia. Pandangan mata kena dikawal dan sebagainya. Kemudian hukum melihat mahram, seorang lelaki harus sampai 2.2.3. InsyaAllah akan datang kita sambung lagi tentang perbincangan kita. Wallahualam. Saya buka soalan. Kalau ada soalan daripada tuan-tuan. Mana? Tak perlu. Okey. Itu dah tak boleh dah tu. Dah melampau sangat dah tu. Kan? Dah capai benda-benda aib tu pun nak diceritakan pula. Tu dah tak boleh lah pula lah. Okey. Tahap yang orang kata yang boleh menimbulkan kepada, maknanya di segi lahiriatnya kita boleh dapat kenal lah. Perempuan ni macam ni keadaan dia. Dia dah teruk sangat lah. Kalau telinga tak ada ke apa-apa, masalah lah. Tu boleh lah cerita. Mana aib yang kata yang boleh mencacatkan dia, tu boleh cerita tu. Telinga sebelah tak ada, cuping boleh cerita. Sebab nanti takut nanti dah kahwin tu tak ada lah telinga. Itu kau tak cerita pun, kau tak tanya. Kau tak tanya. Okey. Lagi satu yang mas kahwin tadi, yang hadis yang pertama tadi. Kalau ada kata bila kita mengenal seseorang, iaitu perempuan itu atau keluarga itu, besok ayah mas kahwin. Jadi di sini kita mas kahwin ni dia wajib dibagi. Wajib dibagi mas kahwin. Kan? Macam tu. Cuma walaupun mas kahwin ni tak termasuk dalam rukun nikah. Rukun nikah ada berapa? 5 kan? Pengantin lelaki, pengantin perempuan, ijab kabul, wali, saksi 2 orang. Ada tak sebut? Mas kahwin tak ada. Dia tak sebut mas kahwin. Tapi mas kahwin itu termasuk dalam wajib, pemberian wajib yang mesti diberi kepada perempuan. Takut sistem tak terima. Kan? Takut nanti dia tak boleh proses, sistem tu tak boleh proses. Tapi kalau seandainya dia kata sebab dekat sijil nikah tu memang akan ada sijil mas kahwin dia kat situ. Tapi kalau seandainya sistem boleh terima, orang kata tik aja kan. Tekan tik saja, mana boleh dia boleh proses seterusnya. Itu tak apalah. Kan? Sebab ada yang sistem ni bila kita tak type benda tu dia tak boleh. Dia mesti type benda tu walaupun kosong. Walaupun angka kosong, mana dia boleh ke step seterusnya. Tak boleh ditinggalkan kosong, tak ada apa-apa titik, tak boleh. Pun ada titik 1 ke 2 titik dan sebagainya, baru dia boleh loading sistem tu pergi kepada peringkat yang seterusnya. Kita tak boleh skip ke situ. Tak boleh skip. Kalau seandainya kita letak satu titik, dia boleh skip, okey. Berarti boleh sistem lah. Sebab nanti kalau tak boleh persetujuan antara dua pihak, tak ada mas kahwin. Okey, tak ada masalah ni. Yang penting dekat ruangan mas kahwin tu kita boleh type sesuatu. Contohlah kosong-kosong boleh lah. Contoh boleh type kosong-kosong. Janji dia boleh sampai pada step untuk print sijil. Okey lah, tak ada masalah. Tapi kalau seandainya tak boleh, kena type juga, kena isi juga. Contohnya Negeri Sembilan, contohnya 200. Nak type kosong-kosong tak boleh.
Dia mesti type 200 ke atas. Contohlah, dia kena type 200 ke atas dekat ruang mas kahwin tu. Okey. Baru dia akan boleh print sijil. Kalau tak boleh. Contohlah. Belah utara macam tu. Belah utara, mas kahwin itu dia jadi hantaran. Hantaran itulah mas kahwin. Kalau dia punya hantarannya 20,000, maka mas kahwin pula. Jadi kalau nak bayar 20,000 boleh tak kena lelaki kita minta terus kita ataupun kita guna sama-sama kalau dengan duit mas kahwin tu sebab perempuan tu itu ada budi bicara dua orang dah. Kan? Sebaik-baiknya tak boleh guna. Sebaik-baiknya mana boleh guna, tu dah ada hak perempuan. Tak boleh bicara dia lah. Boleh guna tapi kena ganti. Gitu. Tak apalah. Kalau dia bagi saja boleh sosial dua tak masalah. Ya? Kita kongsi je lah. Dia kalau dah menjadi hak perempuan tu, itu terserah pada perempuan sebenarnya. Contohlah 20,000 dah bagi pada perempuan 20,000 dan dia dah terima pun 20,000, dah masuk akaun pun 20,000. Akaun milik dia lah. Lepas itu dia nak gunakan mungkin dalam 1,000 ke 2,000 dia nak keluarkan, nak bagi dengan suami dia. Itu terserah pada dia. Sebab dah jadi milik dia. Kawan saya kahwin orang Kelantan. 10,000. Kata? Pas kahwin dia, tapi orang rumah dia kata dalam 10,000 tu dia gunakan 5,000 untuk beli peti ais, bersih basuh. Okey. Dia kata kita guna bersama. Itu boleh kan? Yelah, dah jadi milik dia lah. Dengan syarat dah jadi milik perempuan itu. Macam tu. Atau boleh bicara lah. Kan? Yelah, kalau sebab ada perempuan-perempuan yang kadang dibongi. Dia dapat 10,000, tiba-tiba tengok dah kena tolak lah tu lah ni dan sebagainya. Bongi lah dia. Sebab ada perempuan yang jenis mata duitan macam tu juga. Yang penting dia dapat 20,000 dia kata. Terpulang dia nak bagi tak nak bagi. Gitu. Cuma kalau Negeri Sembilan asing, hantaran dengan mas kahwin Negeri Sembilan asing. Tu yang kadang tak dapat pada pengantin tu. Hantaran 20,000, mas kahwinnya 200, yang dia dapat 200 ya. 20,000 mak ayah dapat. Dia kata upah, aku kata buat pelamin dah, lepas tu kemah lah, lepas tu catering lah. Habis gerobak-gerobak 20,000. Yang perempuan hanya dapat 200 je. Macam tu. Lagi satu tambah sikit lagi. Kalau antai kata bayar 20,000 tadi, lepas tu atas runding yang dia bersama tadi dia bayar separuh contoh. Ini mas kahwin ni. Boleh tak mas kahwin tu tertunai tak, ataupun anak lelaki tu minta pula tertunai? Tak tertunai. Dia hanya bayar separuh mana boleh. Sekarang ni persetujuan sama ni. Perempuan tu setuju tak apalah pada nanti suami 10,000, nanti dia masuk ahli majlis tu ni 20,000. Jadi masuk dia lelaki itu tertunai tak ada mas kahwin tu, lepas tu dia minta. Share lah. Share lah. Dia boleh kot. Dia mas kahwin ni pemberian wajib daripada pihak lelaki. Kan? Dia tak boleh share sebenarnya kalau ikut mas kahwin. Kalau hantaran boleh. Hantaran boleh share, tapi mas kahwin kena daripada pihak lelaki. Kalau 20,000 lah mas kahwin dia. Tak boleh separuh-separuh. Tak boleh. Ya?
Dia kira masih berhutang lah. Macam tu. Dia kira masih berhutang. Dan kalau seandainya ayah tahu tu boleh jadi perang tu. Maknanya dia masih menanggung hutang tu. Kalau ada isteri halal kan okey lah. Boleh kira halal tak apa. Tapi kalau isteri tak halal dia, mana kira dia masih menanggung hutang lah. Bolehlah dia minta, orang kata mana-mana harta suami dia tadi, kalau yang meninggal dunia ni mungkin dia ada tinggalkan harta, mana sebelum dibahagikan harta pusaka, mana dia kena bayar hutang tu dulu. Hutang kena bayar, kena jelaskan kan macam tu. Mana-mana si mati, kalau mati, mana kita tak boleh bahagikan dia punya faraid harta dia kecuali mesti bayar hutang dulu. Dah selesai hutang baru tengok apa faraid, berapa yang ada baki tu. Macam tu. Okey ke? Okey, habis ya. Wallahu alam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'a wa yaqina as-sadiqa wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan mubarakatan katsira wa siyan fataya alim wa lana qulubana bi nuri ma'rifataka wa ta'ala rabbul arifin. Allahumma faqina fidin, Allahumma faqina fidin. Allahumma ja'al hadza jam'al marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Qabalallahu minkum.